Alamak, bagaimana nak menghasilkan portfolio? Dalam video ini, saya akan tunjukkan bagaimana menghasilkan tajuk dan kerangka. Bagi menyiapkan portfolio, terdapat 3 bahagian. Bahagian pertama, pembinaan tajuk, kedua kerangka dan ketiga kutipan dan rujukan. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bahagian A dan juga bahagian B. Perkara pertama sekali yang perlu dilakukan ialah memilih tema. Bincang dengan ahli kumpulan selepas mendapat tema tersebut. Apakah isu yang ingin diketengahkan? Kemudian, binalah tajuk. Untuk membina tajuk, terdapat 4 tata cara pembinaan tajuk. Pertama, tajuk mestilah jelas, ringkas dan padat supaya tidak meleret-deret. Pastikan tajuk tidak lebih 14 patah perkataan. Kedua, huruf awal bagi setiap perkataan ditulis dengan huruf besar kecuali kata hubung dan kata sendi. Ketiga, tiada noktah di hujung tajuk. Dan yang keempat, masukkan elemen penting seperti kata kunci, isu, sasaran dan lokasi. Mari kita lihat keempat-empat elemen kata tersebut. Pertama, kata kunci. Pastikan kata kunci boleh diukur seperti faktor, kesan, langkah, jenis, kebaikan, keburukan dan sebagainya. Kedua, isu yang ingin diketengahkan berdasarkan tema. Ketiga, siapa atau apa sasaran anda? Keempat, di mana lokasi bagi penulisan tersebut. Contoh pembinaan tajuk. Tajuk yang dibina ini tidak berdasarkan tema yang diberikan kepada pelajar. Contoh berkaitan dengan isu global. Tajuk yang dipilih, faktor pemerdagangan manusia di Malaysia. Faktor kata kunci, pemerdagangan isu. Siapa atau apa yang didagangkan? Manusia dan lokasinya di Malaysia. Atau contoh tajuk yang kedua, bertemakan politik. Implikasi perkongsian kuasa dalam politik di Malaysia. Implikasi kata kunci, perkongsian kuasa, isu, politik, sasaran, lokasi, Malaysia. Sehubungan dengan itu, tajuk yang dibina adalah tepat. Tajuk ini memenuhi tata cara bagi penulisan tajuk. Kita ambil contoh berdasarkan tajuk implikasi perkongsian kuasa dalam politik di Malaysia. Saya akan tunjukkan bagaimanakah kerangka dibina. Pertama, melalui kata kunci implikasi, penulis hanya ingin menceritakan kesan baik perkongsian kuasa politik. Sehubungan itu, 4 kesan baik disenaraikan dalam 2.1 sehingga 2.4. Kedua, daripada kata kunci implikasi, penulis memilih kelebihan dan kekurangan implikasi tersebut. Dalam 2.0 berkaitan dengan kelebihan, penulis perlu meletakkan 2 kelebihan dan dalam 3.0 berkaitan kekurangan, penulis perlu meletakkan 2 kekurangan. Atau cara yang ketiga dengan menggugurkan kata kunci. Sehubungan dengan itu, setiap isi itu merujuk kepada kata kunci. Jika dilihat 2.0 sehingga 5.0 sebenarnya sejarah politik perkongsian kuasa, kaedah perkongsian kuasa, kebaikan perkongsian kuasa dan juga kekurangan perkongsian kuasa boleh jadi sebagai kata kunci jika diletakkan dalam tajuk, tetapi dipindahkan menjadi isi. Semasa mencari bahan, pastikan pelajar menggunakan 4 jenis bahan yang dibenarkan sahaja. Pastikan bahan tersebut 10 tahun terkini.
Jumlah bahan mestilah 6. Muat turun template portfolio daripada My Guru. Sekian, terima kasih.